Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini kelas Geografi tingkatan 1 bersama Cikgu Izzuan. Hari ini kita akan tengok bab 9, pertempatan di Malaysia. Let's go. Okey, kita mulakan dengan topik 9.1, jenis-jenis pertempatan di Malaysia. Pertambahan jumlah penduduk pada setiap tahun menyebabkan berlakunya perubahan dan pertambahan kawasan kediaman atau pertempatan. Jadi, setiap pertambahan penduduk akan menyebabkan pertambahan kawasan tempat tinggal. Di Malaysia, kawasan tempat tinggal ataupun pertempatan dibahagikan kepada dua jenis, iaitu pertempatan bandar dan luar bandar. Kita tengok apakah pertempatan bandar. Pertempatan bandar merujuk kepada kawasan pertempatan ataupun kawasan tempat tinggal yang mempunyai jumlah penduduk yang padat. Seberapa padat tu? Okey, jumlah penduduk di kawasan bandar melebihi 10,000 orang. Mempunyai pelbagai kemudahan asas dan infrastruktur. Kawasan kediaman kebiasaannya bercirikan moden dan terdapat kegiatan ekonomi dalam pelbagai sektor seperti perindustrian, perniagaan, pembinaan, pentadbiran dan perkhidmatan. Ingat, berbeza dengan kawasan di luar bandar, pertempatan di luar bandar merujuk kepada kawasan pertempatan ataupun tempat tinggal yang mempunyai kepadatan penduduk yang lebih rendah, iaitu kurang daripada 10,000 orang. Okey, so kawasan luar bandar ini seperti di kawasan pekan-pekan kecil, kampung ataupun pinggir bandar ataupun di kawasan-kawasan pedalaman. Itu semua kawasan-kawasan yang kurang 10,000 orang. Jadi, kawasan-kawasan ini biasanya mempunyai kemudahan asas yang minimum. Kemudian, kawasan kediamannya yang sederhana dan kebanyakannya bercirikan tradisional. Walau bagaimanapun, ada juga beberapa kawasan tempat tinggal yang bercirikan moden seperti taman-taman perumahan sekarang. Terdapat kegiatan ekonomi dalam beberapa sektor seperti pertanian, penternakan dan industri desa ataupun kita lebih dikenali sebagai IKS lah, industri kecil dan sederhana. Bagaimana pula dengan pola pertempatan di Malaysia? Pola pertempatan ialah corak atau reka bentuk susunan kawasan kediaman manusia di sesuatu tempat atau kawasan. Secara umumnya, terdapat 4 pola pertempatan yang ada di Malaysia. Ingat, berpusat, berkelompok, berjajar dan berselerak. Keempat-empat pola ini atau corak-corak ini merujuk kepada bagaimana taburan dan letakkan tempat-tempat kediaman ataupun pertempatan-pertempatan yang ada di Malaysia. Adakah ia berkumpul di satu tempat yang kita panggil berpusat, ataukah ia terdapat di satu kawasan itu beberapa rumah dan ada jarak ke rumah yang lain yang kita panggil berkelompok, ataupun di sepanjang jalan sahaja ataupun sepanjang sungai ataupun sepanjang pesisir pantai yang kita panggil berjajar, ataupun rumahnya sebuah yang tidak tersusun kita panggil berselerak. Jom kita tengok yang pertama, pertempatan berpusat. Okey, dalam gambar menunjukkan contoh kita panggil pola pertempatan berpusat. Rumah atau bangunan yang dibina secara rapat di sesuatu kawasan yang menjadi tumpuan penduduk. Contohnya seperti di persimpangan jalan raya atau taman perumahan. Contoh yang diberikan ialah pertempatan di Bandar Tun Razak. Dia seolah-olah macam ada satu attraction atau ada satu tarikan yang menyebabkan orang
atau manusia membina kawasan kediaman di kawasan itu. Okey. Terdapat kemudahan yang melibatkan pusat perniagaan, pelabuhan, rumah ibadat, kemudahan sosial seperti masjid, hospital dan sebagainya. Yang kedua, pertempatan berkelompok, iaitu susun atur atau letakkan rumah secara berkelompok atau berkumpulan dan terancang di sesuatu kawasan. Terdapat juga di kawasan pertempatan rancangan pembangunan tanah persekutuan seperti Felda Trolak di Perak, Felda Air-Tawar di Johor dan Felda Sahabat di Sabah. Yang ketiga, pertempatan berjajar. Rumah atau bangunan dibina di sepanjang jalan raya dan di tepi pantai. Ia kelihatan tersusun secara deretan dan hampir seragam. Tidak hanya jalan raya atau tepi pantai ya, boleh jadi di sepanjang jalan kereta api ataupun di sepanjang lebuh raya. Jadi, pertempatan ini tidak dirancang, tetapi susunan atau letakkannya seolah-olah ia berada sebaris dengan jalan raya, pesisir pantai ataupun landasan kereta api. Yang keempat, kita teruskan dengan contoh kawasan pertempatan pinggir laut dan sepanjang sungai bagi pertempatan berjajar. Contohnya di sepanjang Sungai Rajang di Sarawak dan pesisir pantai Sungai Kuala Besut, Terengganu. Okey, kemudian pertempatan berselera. Rumah atau bangunan yang dibina secara berselera dan berjauhan antara satu sama lain. Ia kelihatan bertaburan dan tidak seragam. Terdapat di kawasan kampung, kebun-kebun kecil, getah dan sayur, kawasan penanaman padi. Contohnya seperti di Bukit Tinggi Pahang, Kundasang Sabah ataupun di kawasan dataran Kedah Perlis. Topik 9.3 kita akan melihat fungsi pertempatan bandar dan luar bandar. Apakah fungsi atau kepentingan pertempatan bandar dan luar bandar? Ia mempunyai kepentingan yang tersendiri. Fungsi pertempatan merujuk kepada peranan bagi sesuatu kawasan pertempatan yang merangkumi ekonomi, sosial dan kerajaan atau governance. Kita bahagikan fungsi pertempatan bandar kepada 3 sektor, iaitu ekonomi, sosial dan kerajaan. Dari segi ekonomi, kawasan pertempatan berkembang seiring dengan fungsi pembangunan sesuatu kawasan yang dalam menjana pendapatan penduduk dan negara. Contohnya seperti bandar yang berfungsi sebagai bandar pelancongan, bandar pelabuhan, bandar perlombongan, bandar perindustrian dan bandar teknologi maklumat. Contoh bandar pelancongan, kawasan-kawasan bandar yang menjadi tarikan pelancong. Ia menjana ekonomi di kawasan setempat dari segi perhotelan, industri kecil dan sederhana di kawasan setempat. Contohnya seperti di Port Dickson, Bandaraya Melaka ataupun Pulau Langkawi. Bandar pelabuhan pula bandar yang melibatkan urusan import dan ekspor. Penduduk-penduduk di kawasan sekitarnya kebanyakannya terlibat dalam sektor perkapalan, maritim dan penguatkuasaan. Sebagai contoh di Pasir Gudang Johor, Bandar Klang Selangor, Georgetown Pulau Pinang, Bintulu Sarawak dan Teluk Sepanggar Sabah.
Manakala bandar pelombongan pula bandar yang berkembang akibat daripada aktiviti penerokaan sumber mineral. Ia menawarkan peluang pekerjaan dalam kegiatan pelombongan dan cari gali. Sebagai contoh, Bintulu dan Kertih yang berfungsi sebagai bandar pelombongan petroleum dan gas asli. Jadi, sebabkan ada sumber ini, mana tawaran kerja dan upah ditawarkan kepada penduduk-penduduk setempat ataupun orang luar yang datang bekerja dan tinggal di kawasan tersebut. Bandar perindustrian, iaitu bandar yang mempunyai pelbagai kegiatan industri. Kebanyakan penduduk bekerja dalam bidang pengeluaran, kejuruteraan dan teknikal seperti di Shah Alam, Selangor dan di Perai, Pulau Pinang. Bandar teknologi maklumat, iaitu bandar yang berperanan mengembangkan teknologi maklumat dan telekomunikasi ICT. Terdapat pelbagai peluang pekerjaan yang melibatkan penggunaan ICT termasuk pemasaran dan pengatur caraan komputer. Sebagai contoh, Cyberjaya Selangor dan Taman Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. Dari sektor sosial, bandar-bandar ini berfungsi sebagai kawasan yang menyediakan kemudahan perkhidmatan kepada penduduk. 3 elemen ataupun 3 bahagian yang terdapat dalam sektor sosial ialah bandar diraja, bandar satelit dan bandar pendidikan. Bandar diraja merujuk kepada terletaknya istana, iaitu kediaman rasmi bagi sultan atau raja atau ketua bagi sesebuah negeri. Wujudnya peluang pekerjaan sampingan kepada penduduk disebabkan aktiviti pelancongan. Contohnya di Pekan, Pahang, Kuala Kangsar, Perak dan Arau, Perlis. Bandar satelit pula berperanan sebagai bandar sokongan kepada bandar utama. Ia menyediakan bukan sahaja peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor, tetapi juga kediaman bagi pekerja-pekerja yang bekerja di bandar yang berhampiran. Sebagai contoh, Petaling Jaya Selangor dan Senawang Negeri Sembilan. Bandar juga berfungsi sebagai bandar pendidikan. Terdapat institusi pendidikan tinggi yang menawarkan peluang pendidikan kepada penduduk setempat dan orang luar. Wujud peluang pekerjaan sebagai pensyarah atau kaki tangan institusi pendidikan tinggi. Contohnya seperti Universiti Pendidikan Sultan Idris di Tanjung Malim, Perak. Bagi sektor governance pula, ia merujuk kepada fungsi yang berkaitan dengan dasar kerajaan dan pentadbiran negara. Dibahagikan kepada 3, iaitu bandar pertahanan, bandar sempadan dan bandar pentadbiran. Bandar-bandar yang berfungsi sebagai bandar pertahanan akan menempatkan penggalan tentera yang menjadikan bandar ini berkembang sebagai kawasan pertempatan yang lebih besar. Sebagai contoh, di Lumut, Perak dan Port Dickson, Negeri Sembilan. Jadi, bandar-bandar ini didiami oleh kaki tangan yang bekerja di pangkalan tentera, sama ada sebagai anggota tentera, kaki tangan pejabat, pekerja rendah dan sebagainya. Bandar sempadan yang berfungsi sebagai pintu keluar masuk negara. Kegiatan pelancongan dan perdagangan yang rancak berlaku di sini. Sebagai contoh di Rantau Panjang, Kelantan dan Padang Besar, Perlis. Oh, jangan lupa, bandar-bandar yang mempunyai lapangan terbang antarabangsa juga menjadi bandar sempadan kerana ia merupakan pintu masuk laluan udara dari negara luar ke dalam negara Malaysia. Bandar pentadbiran
yang berfungsi sebagai ibu negeri, ibu negara atau pusat pentadbiran. Ia menawarkan pelbagai bentuk perkhidmatan kepada penduduk. Sebagai contoh, Putrajaya sebagai pusat pentadbiran kerajaan Malaysia, manakala Kota Kinabalu Sabah, Kuantan Pahang dan Kangar Perlis yang berperanan sebagai ibu negeri bagi negeri masing-masing. Jadi, terdapat pejabat menteri besar, pejabat ketua menteri, pejabat exco dan pejabat-pejabat kerajaan yang lain. Kita lihat pula fungsi pertempatan luar bandar. Macam mana peranan bandar di kawasan, peranan pertempatan di kawasan luar bandar? Terdapat dua sektor, iaitu ekonomi dan kerajaan atau governance. Dari segi ekonomi, terdapat pelbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian, peternakan, pelombongan dan industri desa yang menawarkan peluang pekerjaan. Bagi kawasan-kawasan luar bandar, kebiasaannya peluang pekerjaannya agak terhad dengan upah yang sedikit rendah atau lebih rendah berbanding kawasan bandar. Pertanian di kawasan bandar melangkumi penanaman padi, getah, kelapa sawit dan sayur-sayuran. Peternakan lembu, kambing serta peternakan ikan air tawar juga berlaku di kawasan luar bandar. Kegiatan pelombongan melibatkan penerokaan sumber mineral seperti pasir ataupun silika, arang batu, biji besi dan sebagainya. Industri desa membolehkan penduduk menghasilkan produk seperti kraft tangan dan makanan tempatan. Pertempatan luar bandar juga mempunyai kemudahan sosial seperti rumah ibadat, klinik kesihatan, perkhidmatan pos, bekalan air dan elektrik. Oh, jangan lupa, sesetengah tempat juga mempunyai liputan, internet atau telekomunikasi yang baik. Dari segi kerajaan ataupun governance, kawasan luar bandar mempunyai perkhidmatan pengurusan pentadbiran. Penduduk dapat menyelesaikan urusan mereka melalui pejabat penghulu, ketua kampung, tok batin, tuai rumah atau penggawa yang menjadi wakil kepada kerajaan dan menjalankan peranan serta tanggungjawab terhadap masyarakat setempat. Balai raya di kawasan-kawasan kampung juga berperanan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Baiklah, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Cikgu harap anda sedikit sebanyak memperoleh info dan maklumat berkaitan tajuk kita hari ini. Jangan lupa jawab soalan yang diberikan oleh guru anda dan pastikan anda bertanya kepada guru jika tidak memahami atau mempunyai sebarang pertanyaan. Jangan malu-malu, teruskan belajar dan jumpa lagi.